Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Ashraf selaku pengurusi, yang dihormati Tuan Syukri, Ketua Polis Daerah Padang Besar, Timbalan Ketua Polis Daerah, Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai-Pegawai Kanan dan seluruh anggota pasukan Polis Diraja Malaysia IPD Padang Besar Perlis. Saya ucapkan terima kasih kerana masih lagi memberikan ruang untuk saya berkongsi ilmu dalam kuliah duha pada hari yang penuh dengan kebaikan dan keberkatan, hari Jumaat yang tidak dinafikan penghulu kepada segala hari-hari yang ada di sisi kita ni. Syukur Allah Subhanahu wa taala memberikan masa untuk saya dan tuan-tuan kita duduk sekejap dalam kuliah yang tidak mengambil masa yang panjang, saya rasa lebih kurang sejam ni insya-Allah. Saya akan mulakan dengan sedikit mukaddimah tajuk berkaitan dengan merdeka daripada nafsu. Kemudian saya akan beralih kepada soalan-soalan yang telah diajukan terlebih awal kepada saya. Ada lebih kurang 5-6 soalan, walaupun ada 6 soalan tapi tiap-tiap soalan tu agak panjang huraian ataupun jawapan yang perlu saya ulas. Tapi insya-Allah kita ada masa, saya akan jawab. Kemudian kalau nampak tuan-tuan masih ada soalan tambahan, dia ada soalan yang bertulis, dia ada soalan tambahan kan. Soalan tambahan ni dia bergantung kepada masa dan juga keadaan lah. Okey, insya-Allah. Saya juga bekalkan pada tuan-tuan 2 naskah buku ataupun risalah yang ditaja oleh MAIBS, yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti sebagai sagu hati lah kan. Ni tak ada apa-apa lah, hadiah kan. Sebab tuan-tuan panggil saya bagi hadiah lah kan. Tapi nak bagi duit tak ada, bagi buku kan. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh baca lah pada masa-masa yang ada insya-Allah. Baik, tajuk nafsu ni sebelum saya nak ulas, memang panas hari 2 ni berkaitan dengan nafsu. Apatah lagi kita baru mendengar ada kejadian abang Tesla, saya ni Azia kan. Kan, yang mana heboh isu poligami atau kahwin 2, kahwin lebih ni kan. Dalam bahasa Arab dia panggil ta'addud az-ziwaj atau az-zawaj ni berbilang-bilang isteri kan. Poligami ni memang dia berhubung dengan lelaki. Bila sebut poligami, orang lelaki lah. Tuan-tuan jangan tanya pula, awak duk cerita kami ya, orang perempuan tak ada. Orang perempuan memang tak ada poligami ni. Kalau ada, kalut kita kan. Okey, jadi poligami atau kahwin 2 ni apa kaitan dengan tajuk kita? Kerana antara isu besar yang dikaitkan dengan poligami atau perkahwinan itu sendiri ialah dikatakan orang lelaki yang kahwin 2-3 ni kahwin kerana nafsu kan. Tapi saya nak habaq lah, bukan nak pertahan atau bukan nak bela orang lelaki-lelaki, walaupun kami ialah senasib dan sejenis. Bahaya perkataan sejenis ni kan. Tapi saya nak habaq, tak gaduh tunggu kahwin 2. Kahwin 1 pun memang atas dasar tuan-tuan, nafsu. Kerana nafsulah kita berkahwin, kalau tidak kita tak kahwin.
Tak tahulah kalau tuan-tuan kahwin atas dasar lain. Atas dasar patriotisme, atas dasar tugas, tanggungjawab kepada negara. Oh, hebatlah kan. Saya berkahwin ni bukan kerana ada perasaan apa, tapi menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat yang patuh kepada undang-undang. Oh, yang ni kita akan bagi PJB apa, gagah perkasa kan. Tapi saya nak habaqnya asas kepada perkahwinan itu ialah nafsu. Memang kita kahwin kerana nafsu. Tok Imam ke, Tok Bilal ke, setiap manusia hakikatnya ada nafsu. Yang ni kita tak payah nafikan. Saya ada nafsu, tuan-tuan ada nafsu, setiap orang ada nafsu. Ada kepiah, tak ada kepiah, ada sorban, tak ada sorban, jubah meleret pun ada nafsu. Dan nafsu ialah makhluk yang Allah jadikan dalam setiap individu, manusia. Makhluk, hatta saya akan baca dalam teks, kita akan tengok, saya akan buktikan, Nabi SAW juga ada nafsu. Sebab tu saya kata, kalau anak kita balik rumah, ataupun siapa-siapa lah dia balik, atau kawan-kawan dia kata, aku nak menikah dah ni, Alhamdulillah. Cuma lah ni kena tanya, nak menikah dengan siapa? Kan? Takut kan dia menikah. Kan? Dia kata, kalau lelaki dia kata, aku dah jumpa dah pasangan hidup. Kan? Perempuan, anak dara, anak janda ke, tak apalah. Alhamdulillah. Syukur kerana itu menunjukkan dia itu manusia yang normal, bagus. Cuba kalau dia balik, abang dia, hang tak mau menikah ke? Mak dia tanya. Kan? Tak mau menikah. Mak, saya tengok orang perempuan pun macam tiang TMB saja. Maksudnya dia tak ada keinginan. Ini bahaya. Dan nafsu dia bukan semata-mata soal kahwin. Makan juga perlu kepada nafsu. Sebab tu kadang-kadang kita makan, awak yang tak makan ni tak lalu. Pasal apa tak lalu? Majaklah cerita kan. Itu menunjukkan dia tak ada nafsu. Nampak? Jadi secara normalnya kita nak buang nafsu tak boleh. Sebab itu kita tengok sebahagian ajaran kan, tuan-tuan tengok. Kalau dia jadi orang kuat agama, dia tak boleh menikah. Sebahagian ajaran. Yang ni tak boleh nafikan sebab ini fakta. Sesetengah ajaran, kepercayaan dan faith kan, pegangan ni, bila satu orang dia kuat agama, dia jadi seseorang agamawan, religious, dia tak boleh menikah. Ini bercanggah dengan fitrah. Nampak tuan-tuan? Dia pakai terbalik pula. Setengah pihak yang kuat agama menikah banyak. Ya, kan saya tak mau katalah. Tapi sebagai orang yang kuat agama tak boleh menikah. Tapi saya ingat tuan-tuan, kalaulah dengan kuat agama tak boleh menikah, kalaulah kita ajaran kita kalau kuat agama tak boleh menikah, saya ingat apa tuan-tuan? Saya ingat tak payah kuat agama pun tak bagus noh. Pasal nikah ni satu fitrah, nafsu. Baik. Kemudian kalau kita tengok juga dalam setengah ajaran dia, bila kuat agama dia tak boleh makan daging. Ni tak boleh makan daging, tak boleh makan benda berdarah. Dia kena makan sayur, dia kena makan roti, dia jadi vegetarian pasal dia kuat agama. Lepas tu kita tanyalah, pasal apa you tak makan daging? Pasal apa tak makan darah? Benda ni dia kata benda yang panas, benda yang boleh menaikkan nafsu, benda yang boleh menyebabkan kita tak boleh nak mensucikan diri. Oi tuan-tuan, kalut. Kan? Sebab saya ingat benda yang halal ni jangan kita haramkan lah. Pasal tu agama ni dia suruh kita salat, dia suruh kita puasa. Dalam masa yang sama dia tak halalkan benda, dia tak haramkan benda yang halal. Tuan-tuan nak makan daging, makan. Kan? Tuan-tuan nak makan benda-benda yang dihalalkan, tak ada masalah. Kan? Dia kata saya sejak jadi orang masjid ni tak makan daging dah. Saya makan timun ya. Kalut lah kan. Jadi itu antara benda yang saya nak kongsikan. Okey, cuma apabila kita berurusan dengan nafsu, kita nak buang nafsu tak boleh. Untuk nak menyingkirkan, nak membatalkan nafsu ni tak boleh. Cuma apa yang boleh kita buat? Kita boleh mendidik, membentuk, melatih, mengasuh nafsu supaya menjadi
elok. Kalau buang nafsu, kita tak boleh hidup. Saya nak bercakap ni pun kena ada nafsu. Tidak, tak boleh bercakap. Tuan-tuan yang nak buat satu benda pun, dia panggilkan minat, passion, orang kata apa satu dorongan, itu semua nafsu. Okey, nampak? Jadi hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Jadi kita punya peranan kita dalam tajuk kita nak bincang ni apa dia? Mendidik nafsu. Maksudnya orang yang merdeka nafsunya ialah orang yang nafsunya mengikut iman, mengikut acuan dia. Bukan maksud lawan pada merdeka, dia dijajah oleh nafsu dia. Dia nafsu dia ikut dia, bukan dia ikut nafsu. Itu secara mudah fahamnya. Boleh tuan-tuan? Jadi kalau nafsu kata nak, nafsu ni dia cenderung kepada yang tak elok lah. Nafsu ni dia cenderung kepada yang tak elok. Bila nafsu tarik kepada yang tak elok, dia tarik balik nafsu tu kepada yang elok. Yang ni yang kita katakan merdeka daripada nafsu. Boleh? Hadirin mukminin. Baik. Saya bawa satu contoh. Kita tengok. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir bin Abdullah. Tuan-tuan tengok dan kita relatekan dengan kehidupan kita. Saya nak pergi kepada ringkas ya, pasal kita ada soalan untuk jawab. Daripada Jabir bin Abdullah, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu hari dia tertengok perempuan. Dia terlihat perempuan, tertengok bukan tengok. Tertengok lain maksudnya perempuan tu lalu Nabi tertengok. Kan? Jadi bila Nabi tengok, apa yang berlaku? Dia telah timbul nafsu. Yang ni normal. Ini disebut dalam Sahih Muslim. Telah dalam sebahagian riwayat kata fawaqa'at, telah timbul nafsu. Normal tak satu lelaki tengok perempuan naik nafsu? Normal lah. Dan orang perempuan alhamdulillah lah tak ramai bagi ni. Kalau ramai susah juga kan. Oleh kerana majoriti lelaki, jadi kita kena ikut majoriti lah. Saya nak bagi tahu terus terang, tuan-tuan setuju atau tidak, itu kita boleh bincang lain. Nanti saya tahu masa makan nanti akan banyak isu-isu panas bersama dengan Tuan Syukri dan yang lain-lainnya. Kan? Kita kalau lelaki, kalau perempuan, dia tidak boleh ada lelaki yang kedua, yang ketiga. Dia akan dianggap curang. Dia akan dianggap tak setia. Itu dari sudut hukum. Tetapi untuk istilah lelaki curang, bagi saya, setuju ataupun tidak, saya tahu akan diperdebatkan di media sosial. Istilah lelaki curang sebenarnya tak betul dari sudut nas, tak betul dari sudut fakta, dan tak betul dari sudut penggunaan. Kerana tak ada istilah suami curang. Apa maksud suami curang? Suami ada perempuan lain. Memang boleh perempuan, boleh suami ada perempuan lain. Tak apa tuan, kalau tuan tak boleh jawab saya tahu. Mungkin faktor-faktor keselamatan. Tapi setuju tak? Suami boleh. Saya ada isteri, saya ada satu orang isteri. At the same time saya pergi mengorak satu orang lagi perempuan. Boleh tak boleh? Boleh. Saya tahu benda ni live dan saya tahu bini saya pun tengok. Dan saya dah bawa siap dah pasport dan border pass. Kalau saya pun kawan back dengan immigration, mungkin tak balik terus ke sana. Tengok pada keadaan lah. Saya pun tak telefon atas untuk melihat mesin-mesin kecemasan. Tapi saya nak sebutnya boleh tak boleh? Tak salah. Tidak ada istilah. Ingat, note dia apa? Perempuan yang saya nak mengorak tu mestilah perempuan yang bukan bini orang. Tuan-tuan jangan main-main. Dalam undang-undang, mana-mana lelaki yang didapati menyondol dalam istilah agama dia panggil takhbib, mengorak bini orang, kalau proof dia dapat dibuktikan, dia boleh dihadapkan di bawah undang-undang syariah kerana dianggap meruntuhkan apa? Rumah tangga orang. Ada amendment tu, ada akta boleh masuk jail tu.
Dia masuk je, dia duduk sebelah orang 39B ke apa ke. Dia tahan, buat apa? Masuk je, surat apa? Pasal dia tengok macam bagus kan. Apa? Berompak, berkumpulan. Rogol. Dia tak mengorak bini orang. Lekeh, hampir duduk tepi sikit. Tak apa, masuk punya kes pergi mengorak bini orang. Buatlah kes jenayah besar-besar Tapi jaga. Dan tuan-tuan saya nak ingatkan. Dan banyak kes-kes yang memang fight. Saya ingat civil saya tak pasti. Tapi syariah ada tentang isu mengorak bini orang. Tapi saya nak cakap, tuan-tuan, orang perempuan pun kena setuju. Dia tak boleh emosi. Agama, ingatlah, jawab jangan emosi. Saya jumpa satu orang perempuan, bukan bini orang, bukan tuna orang, anak dara mana-mana. Saya pergi mengorak, salah tak? Curang tak? Tak salah. Pasal saya ada 3 lagi. Dan macam mana nak kahwin kalau tak? Ya, betul. Perkataan yang tepat. Kena mengorak dulu. Oh, abang curang. Tak, agama benarkan. Halal benda tu. Saya tahu benda ni akan panas. Saya tahu kalau saya bertanding, saya akan kalah. Pasal orang perempuan saya tak akan bangga. Tapi saya nak beritahu, kita telah salah faham konsep itu. Konsep itu. Saya bukan kata, dia of course lah dia kena mampu. Kalau beras pun bini dia beli, kan? Elektrik pun bini dia beli, kan? Tiba-tiba dia nak pergi mengorak, yang ni memang kita buh deal 3 hari lah, tak ada kes pun kita saja reman lah, kan? Pasal dia honak tak tahu hala. Tapi saya nak beritahu, kalau satu orang mampu pergi mengorak satu orang kerana dia nak berkahwin dan sebagainya, dia tak salah. Sebab itu tidak ada istilah main kayu 2, main kayu 3, main kayu 4 pada lelaki. Tapi wanita bila dia bergelar isteri orang, dia memang haram untuk berhubungan dengan mana-mana lelaki. Walaupun tak apalah, saya isteri orang, lelaki tu dia bujang, tak bolehlah hang tu bini orang. Nampak tuan-tuan? Itu kita kena faham. Boleh? Saya ingat benda ni clear. So, sebab itu bagi saya tidak ada istilah suami curang, suami main kayu 2, main kayu 3, kan? Sebab memang dia boleh benda tu. Make sure perempuan tu rekod dia clear. Tak ada bini orang, tak ada tuna orang, tak ada kaitan apa, dia boleh masuk tender, dia boleh masuk apa ni, kan? Dia boleh masuk ayat dia lah. Okey, baik. So, nak bagi tahunya, tuan-tuan boleh ikut lagi? Okey, dia masuk lalu satu perempuan depan Nabi SAW. Okey, lalu satu perempuan depan Nabi SAW. Fa'ata imra'atahu Zainab. Maka bila Nabi tengok, Nabi naik nafsu, Nabi mendapatkan isterinya Zainab. Sebab itu Nabi ni dia kena manusia. Pasal kita manusia. Kalau Nabi malaikat, kalaulah Allah lantik malaikat Jibril jadi Nabi, macam mana kita nak ikut? Pasal Jibril mana ada nafsu. Jibril tak makan, Jibril tak tidur. Macam mana kita nak ikut? Mana boleh ikut, kan? Sebab itu Nabi manusia macam kita. Ana bashar mithlukum. Quran kata saya bashar, manusia macam kamu. Nabi sebut dalam riwayat, aku mengantuk, aku lupa, aku letih, aku lapar, aku memerlukan ada syahwat. Nabi macam kita. Macam kita tu dari sudut kemanusiaan. Nabi ada ketika dia marah, ada ketika dia sedih, ada ketika dia bergaduh dengan bini dia. Yes. Tuan-tuan jangan terkejut. Nabi biasa bertengkar dengan isterinya. Nabi juga berhadapan dengan isterinya yang cemburu. Rumah tangga Nabi pun tidaklah semanis kurma. Kadang-kadang ada juga semasam cuka. Rumah tangga orang. Pasal tu saya kata kat tuan-tuan, Allah Ustaz, 20 tahun saya kahwin, tak pernah bergaduh sekali. Balik pergi tengok laki ke malaikat. Saya tak pernah bergaduh. Mesti ada manusia, mesti buat silap, mesti buat salah. Itu tabiat manusia. Kullu bani Adam khata', kata Nabi. Manusia mesti buat silap, kan? Okey, baik. So bila Nabi tengok perempuan tu, Nabi naik syahwat, Nabi mendapatkan isterinya Zainab, kan? Dalam keadaan, dalam riwayat ni, Zainab ketika itu sedang wahiyat tam'asu mani'atan laha. Nabi masuk, dia tengah duk buat kerja lah. Kemudian Nabi menyelesaikan faqada. Dalam riwayat ni kata faqada hajatahu.
Nabi pun menyelesaikan hajatnya. Menyelesaikan hajatnya. Tapi tuan-tuan, saya nak beritahu tuan OCBD pada, tuan-tuan tak boleh duk buat balik tak tahu halal. Lan tugas lah. Kan? So dia kata mana kau perlu balik menunaikan hajatnya. Oh, kalau kita cerah balik artinya saya nak beritahu bagaimana agama ajar nafsu akan datang, nafsu akan timbul, syahwat akan ada, tetapi cara how to solve the problem, macam mana kita nak salurkan, kita nak lepaskan nafsu itu, agama ajar. Allah kata apa? Allah kata dia mengharamkan zina, dia menghalalkan nikah. So yang dia tak bagi itu zina, tapi kalau menikah, pasal itu ada hadis. Tuan-tuan jangan silap faham juga. Bagi saya baca lagi habis dulu. Satu orang sahabat dia mai tanya Rasulullah, Rasulullah kata wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Setiap kali kamu bersetubuh dengan isteri kamu, Allah bagi pahala sedekah. Duit idak sedekah lepas ni, kan? Tahu mana tadi? So dia tanya dekat Rasulullah, Rasulullah, bersama dengan isteri pun dapat pahala ke? Rasulullah kata, kalau kamu pergi lepaskan nafsu pada tempat yang haram, kamu dapat apa? Dapat dosa. Okey, fine. Kalau pi buat belah yang salah dapat dosa, kalau buat belah halal takkan tak dapat apa? Nampak macam mana reverse soalan tu. Tentulah kalau kita buat benda haram dapat dosa, buat benda halal tak dapat apa? So tuan-tuan, pasal itu Nabi sebutlah hadis yang lain. Nabi kata, ya ma'asyara syabab, wahai anak-anak muda. Pasal apa Nabi tak sebut orang tua? Ini pun berkaitan dengan nafsu juga. Dalam hadis ada orang tua mai bulan puasa tanya Rasulullah, boleh tak nak cium bini? Ingat tuan-tuan, cium isteri. Nabi kata, okey, ciumlah. Pasal yang mai tanya tu orang tua. Mai orang muda, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak cium bini? Tak boleh. Pasal apa dua fatwa? Fatwa ni dia tengok orang lah, kan? Pasal yang tua ni selalunya apa? Nabi explain lepas tu, yang tua ni selalunya break dia makan. Break dia memang makan, jenis hydraulic brake. Brake disc. Yang lelaki ni break tak makan. Selepas tu tengok yang bawa laju semua orang muda, semua yang so nampak tak? So Nabi tak bagi. Menunjukkan Nabi sebutlah ya ma'syara syabab, wahai anak-anak muda. Satu lagi benda yang saya nampak tuan, ramai pasal jemaah saya ni ramai orang tua. Orang muda pun ramai lah. Tapi orang tua-tua ni ramai, depa bini mati, depa susah hati, anak depa tak pergi kahwin. Tua-tua kahwin apa? Duduk pergi masjid sudah. Orang tua-tua tuan-tuan, dia pun ada nafsu. Macam palih kita pun kerak hujan malam. Tuan-tuan faham ke? Saya tak boleh lah direct sangat. Saya hitam makan, kita sembang lain. Kan? So anak duk larang. Tua-tua kahwin apa? Galak sangat. Mak pun baru mati. Duk lah sangat. Nak makan apa kami boleh cari lah. Betul, nak makan boleh hantar. Basuh baju boleh tolong basuh. Tapi dia ada keperluan lain yang anak-anak dia tak boleh bantu. Tuan-tuan faham tak? Boleh Boleh. Sebab itu Nabi kata kat orang muda, pasal orang muda ni normally, pasal itu Nabi kata zina haram. Zina haram. Cuma kalau yang paling teruk zina adalah orang tua yang berzina. Bukan orang muda boleh berzina. Orang muda pun tak boleh. Tapi kalau orang muda berzina, kita fahamlah. Pasal dia tengah duk bergelojak. Tapi orang tua, pasal itu tuan-tuan, kes di mana Johor ke apakah, orang tua yang berzina, orang pelik. Anak dia berzina, orang tak pelik sangat, rogol kan. Tengok, ish. Nak mangkit berjalan pun taklah kali. Boleh. Nampak? So ini soal apa? Nafsu tak mengenal usia. So walaupun Nabi sebut ya ma'syara syabab, orang muda, orang tua pun kalau ada nafsu kahwin. 70, 80 pun kalau nak kahwin. Jangan duk larang, jangan duk halang tuan-tuan. Takut bila kita halang yang halal, dia akan pi yang haram. Tuan-tuan, sebab itu kita diperlis memudahkan perkahwinan. Dan memudahkan perkahwinan ni kerana apa? Kerana kita nak memudahkan yang halal. Tapi orang kita dia seronok. Dia seronok kalau kawan tak kahwin. Dia seronok pi buat benda haram. Tuan-tuan, kahwin kalau payah, orang akan pi buat. Nafsu ni dia ada tuntutan. Kalau kita susahkan yang halal, mudahkan yang haram, banyak orang akan pi buat yang haram. Yang haram tuan-tuan bayar RM30, selesai.
Nak kahwin punya payah. Saya ni, cop ni, kursus ni, macam-macam nak kahwin. Kan? Mana? Pasal itu patutnya kita halalkan yang mudah. Kita susahkan yang haram. Sebab itu ada satu dalam masyarakat bahaya, tuan-tuan. Apa dia? Dia kata kalau tak kahwin tak apa. Kahwin saya tak boleh. Tapi kalau dia kawan tak apa. Nampak? Dia tak ada masalah yang haram, tapi dia tak boleh yang halal. Ini masalah besar yang kita kena atasi. Baik. Kadang-kadang balik main nak kahwin. Nak kahwin ni bukan masalah payah tang mana. Keluarga payah. Nak balik kahwin. Ni nafsu tak? Dia kata mak nak kahwin. Lembu dah. Dia dah nak kahwin dengan orang. Lembu buat apa? Nak kahwin nak kena beli lembu. Pelamin. Habis dah 30-40 ribu. Bergolak bergadai. Pasal apa? Pasal nak memenuhi nafsu mak dia tu. Yang nak kahwin besar-besar, nak tunjuk kat orang kampung. Sedangkan goreng bihun sudah. Macam kita ni, tuan-tuan. Kalau siapa nak menikah, boleh tumpang kenduri sini. Lepas ni kita angkat nikah, jemput. Dah save dah. Ditajuk oleh LPD. Kan? Orang kita malu nak buat kenduri, nak buat laksa, malu nak buat bihun, malu. Nak buat besar-besar, nak sewa mes pegawai. Tak kalah. Bukan pegawai pun, tapi nak sewa mes. Tak mau nak buat dengan pancara. Hang dah tak mampu. Hang buat kenduri sikit-sikit sudahlah. Kenduri tu pun sebahagian kata sunat ya. Yang pentingnya akad nikah buat kenduri adik-beradik sudah. Malu. Kita jangan. Kalau tak unta kebau, tak kebau zirapah. Tu dia. Kawan jawatan pun tak sah lagi, bank pun 3 kali dah tolak nak beli Azia Rahmah. Azia Rahmah 3 kali dah tolak nak suruh pergi menikah besar-besar. Ini yang saya kata kadang-kadang bukan kerana agama tu, bukan kerana syariat tu, tapi apa? Nafsu buas manusia tu. Gudi saja kadang-kadang saya tengok membaziak ya. Bagi pinggan mangkuk, periuk belanga, telur ayam, telur unta, telur buaya, semua dia nak bagi. Pasal abang kata hebatlah kenduri dia tu, kan? Kita ni kita tak mau. Anak-anak kita nak balik menikah, kita permudahkan. Yang pentingnya depa nak buat benda yang halal. Pasal itu kadang-kadang pelik masyarakat kita. Dia bertunang punya lama, 5-6 tahun bertunang. Apa tujuan bertunang? Tuan-tuan sampai 5-6 tahun. Nafsu semakin bergelojak. Sebab itu dalam hal ini, kalau boleh tuan-tuan mudahkan. Kalau ada anak tuan-tuan nak kahwin, tengok yang laki tu bagus, cek rekod jenayah, tak ada rekod, bagi kahwin. Kan? Sudah. Tak payahlah duk tunggu yang payah-payah kan. Itu nasihat saya lah. Baik. Kemudian Nabi keluar. Nabi keluar. Hadis tu Nabi keluar. Bila Nabi keluar, Nabi bagi tahu dekat sahabat. Nabi ajak. Nabi kata apa? Nabi kata tengok. Nabi kata innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan. Perempuan tadi mai dalam wajah syaitan. Wajah syaitan ni maksudnya dia mai tu dia bersolek, dia berhias sampai men-attract kita. So Nabi bagi tahu apa? Kalaulah hampa keluar pi pekan ke, keluar pi mana-mana, hampa tengok hampa naik syahwat. Nabi kata apa? Nabi SAW kata apa? Fa idza absara. Nampak? Ni Nabi yang bagi tahu. Fa idza absara ahadukum imra'atan. Siapa-siapa yang terlihat, ternampak mana-mana wanita kemudian naik nafsu dia, falyati ahlahu, maka baliklah mendapatkan isterinya. Agama dia bukan kerat, dia bukan blok, dia bukan tutup, dia bukan orang kata apa bunuh nafsu. No, dia manage desire tu. Dia manage nafsu tu macam mana nak dibentuk supaya tak buat benda yang haram. Dia tanya pula, ustaz, hak ni kalau ada bini keluar pergi padang besar, tengok mana-mana perempuan naik nafsu, Nabi kata balik pergi jumpa bini, selamat, halal, Allah berkat. Tapi kalau tak ada bini, balik-balik tengok TI mesin basuh kan, nak buat macam mana? Yang ni ada tuan-tuan, iaitu berpuasa. Puasa. Nabi kata ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang mampu kahwin. Nombor 1 kahwin. Siapa yang tak mampu puasa. Boleh tuan? Jadi puasalah hari-hari kalau tak mampu. Nampak? Dia kata ada nak larat puasa. Tak tahulah kan. Kalau tak larat puasa, pergi menikah. Kan? Nampak?
So nak bagi taunya bagaimana kita ada nafsu. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang nafsu ni dia bukan soal seks saja. Soal kehidupan pun sama. Orang duk kata tak cukup duit, tak cukup duit. Kadang-kadang dia bukan masalah tak cukup duit tu dia tu sendiri, tapi bukan masalah hidup dia tu tak cukup, tapi gaya hidup dah. Gaya hidup tu kadang-kadang menyebabkan kita tak mampu. Kopi harga RM1, kopi O RM1. Kalau kita tak mampu, kita pergi minum kopi RM1 tu. Kalau lagi tak mampu, kita ajak kawan-kawan kita pergi minum free. Kan? Yang tu, itu cara dia. Ini dah tak mampu nak pergi minum kopi Starbucks. Awak tak koyak rabak. Nak pergi minum Starbucks, nak pergi mahal-mahal Starbucks RM18, RM19. Lepas tu duk abang, aku tak ada duit lah, aku tak ada duit. Budak-budak muda, anak-anak muda semua minum mahal-mahal Starbucks apa semua tu, kan? Dia bukan soal pasal apa kopi Starbucks dengan kopi kedai Padang Besar tu ada beza. Tak ada beza, tapi tang mana? Tang nafsu tu. Pasal apa? Ni nak boh dalam Facebook takkan nak tangkap cawan kedai Cina tu perang. Malulah. Apa punya standard dalam ni kita low class. Mau kalau tangkap hot Starbucks tu, perang Starbucks RM18. Boh, tengok. Healing di waktu pagi. Nak abang tang Starbucks tu, nak abang kata aku minum Starbucks tu. Ini nafsu juga. Telefon. Saya jumpa orang kontraktor besar pakai telefon murah. Pasal apa? Dia payahlah tak ada WhatsApp. Dia kata saya tak reti lagi satu. Yang pentingnya saya nak telefon dia. Tujuan saya telefon ni ialah untuk menghubungkan saya dengan orang lain. Itu yang penting. Saya boleh angkat telefon, hello, sudah. Saya boleh bercakap dengan dia, selesai ujian. Telefon dia harga mungkin 100 lebih, 200 lebih hot Nokia tu kan. 100 lebih, 200 lebih kan, kadang-kadang pintu angin tolak kita boleh buat sendai tu. Kan? 100-200 ringgit telefon dia. Deal projek ratus ribu. Kontraktor telefon semua telefon murah-murah ya. Pasal apa? Senang. Mereka nak terjun petak ke apa ke semua. Kita punya telefon ribu-ribu, tapi sembang 3-4 ringgit ya. So ini dia panggil nafsu. Bila you tak boleh kontrol nafsu, bila kita tak boleh kontrol, pasal tu puasa, tengok puasa. Kita tak boleh kontrol nafsu, habis semua kita beli. Betul tak? Nampak tak? Tudung. Saya tak mau sebut apa saman tu, sebutlah sekali depan saman saya. Tapi saya nak sebut sikit. Tudung brand apa pun, tuan-tuan percayalah. Harga itu bukan pada kualiti, tapi pada brand. Sebab tu kalau kadang-kadang kalau tudung Budin RM5 boleh dapat 10 helai. Tukar sikit, boh nama yang glamour sikit, tudung siapa-siapa lah. Kawan tu pun, dia sendiri pun tak pakai tudung tu kan. Boh brand tu, jadi 500. Orang kita pun beli 500, kembang lah. Itu saya kata ini semua nafsu. Baguslah Ustaz Ashraf bawa tajuk ni. Gaji bila tuan-tuan? Keluar dah gaji. Saya ni pasal tak nak gaji. Kan? So, nafsu. Baik, okey. Habislah tajuk nafsu kan. So saya akan jawab pada tuan-tuan berdasarkan pada soalan yang ditanya. So nafsu clear. So nafsu tuan-tuan ada 3. Satu, dia panggil nafsu yang jahat, ammarah. Nafsu ni yang tarik belah jahat, yang duk suruh buat jahat, yang duk buat benda tak elok, ammarah. Naik sikit, yang dia tarik juga belah baik, tapi dalam masa yang sama dia tarik juga belah jahat, lawamah. Nafsu ni pun dia ada nama-nama juga. Ammarah ni yang negatif, lawamah ni yang negatif dan positif. Yang tuan-tuan punya peringkat ni mutmainnah. Mutmainnah yang semua pi ke hala baik. Tak ada yang hala jahat. Nafsu yang menarik, cenderung seronok kepada yang kebaikan ni dia panggil mutmainnah. Yang ni memang tak ada lah, nak buat-buat jahat tak ada. Cuma kadang-kadang tuan-tuan biasalah dia boleh jadi mutmainnah, dia boleh jadi amarah, dia boleh jadi lawamah, dan dia boleh jadi apa dia? Dia boleh jadi nafsu yang rosak lah, nafsu yang buat. Okey. So tuan-tuan didiklah. Saya nak cakap banyak-banyak nafsu pun, saya sendiri pun tak boleh nak jamin nafsu saya akan sentiasa mutmainnah.
Kan? Mungkin depan tuan-tuan dia jadi mutmainnah, belakang tuan-tuan dia mungkin jadi kan, caca merbah, tak ada kan, amarah. Baik, boleh ya? Okey, so now kita pergi pada soalan lah. Ada sebelum kita pergi pada soalan ni, ada tuan-tuan nak explanation tambahan kepada nafsu ni? Bantahan ke apa ke? Ada? Sokongan tak apalah. Saya tahu sentiasa sokong. Okay. Ada tuan-tuan nak explain tambah nafsu? Ada tak? Clear lah? Tengok, tak tanya juga menunjukkan tuan-tuan tak bernafsu. Kalau tanya banyak sangat, oi, sakan tanya ni. Tak sangat bernafsu lah. Okey. Boleh kan? Tak apa, kalau tuan-tuan tak teringat lah, mungkin sekejap di hujung, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian boleh tanya. Baik. So, kita pergi soalan-soalan yang terkumpul lah. Ada soalan-soalan ni, saya akan tanya, saya dah tulis ni. Yang pertama, ada isu pegang Kaabah ketika tawaf umrah. Adakah masih dalam ihram dan bolehkah dia berkahwin atau mengahwinkan ataupun dia terlibat dalam akad nikah? Yang pertama, tuan-tuan, isu pegang Kaabah ketika tawaf ni benda yang bukan semua sepakat. Jadi bila kita kata semua tak sepakat, artinya akan ada kata ya, ada kata tidak, ada kata setuju, ada kata tak setuju, ada kata sah, ada kata batal, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Dia macam tu. Okey, itu yang kata tak sepakat. Apa isu dia? Okey. Pertama, isu dia di dalam mazhab Imam Syafi'i dan sebahagian mazhab-mazhab yang lain, dia kata bila nak tawaf kena luar Kaabah. Tuan-tuan tak boleh tawaf dalam Kaabah. Kita kena faham dia punya latar isu dia. Cerita dia tentang apa? Sekarang kita nak tawaf, katalah ni Kaabah, kita kena pusing kot luar. Baru sah. Tak boleh tawaf dalam Kaabah. Kalau tawaf dalam Kaabah, batal pusingan tu lah. Dia pasal, tuan-tuan, dia tawaf ni dia tak sama macam semayang. Kalau tuan-tuan batal pusingan ke-6, pusingan lain lulus. Pusingan 1 okey, pusingan 2 okey, 3 okey, 4 okey, 5 rosak, 5 terkentut, 5 terbatal wudu. Tuan-tuan buat balik tang 5 ya, tak payah ulang balik tang 1. Buat tang mana jahanam ya, tang rosak, tang batal tu ya. Tapi sembahyang jangan buat macam tu. Rakaat pertama okey, rakaat kedua okey, rakaat ketiga okey, rakaat keempat dia kentut. Dia pergi ambil wudu, dia tambah lagi 1. Dia pasal apa hang mayang apa witir apa siang. Dia buat 1 rakaat, kawan dia ingat witir, dia tahan witir apa tengah hari. Dia kata doa tadi aku mayang lohor, 3 rakaat okey, aku boleh tahan. Mai tang rakaat keempat angin nak keluar, aku terkentut batal rakaat keempat. Yang 3 tak batal, yang 3 elok, yang 3 aku tahan elok dah. Yang keempat aku tak boleh biar terkentut. Lepas tu aku tambah 1 lagi bagi cukup 4. Yang ni tuan-tuan nak habaq bagi jahanam lah. Pasal sembahyang ni dia kira sekali. Nampak boleh Okey, baik. Dah solat dia dah batal, dia sembahyang lain lah. Tapi panjanglah isu sembahyang ni. Tapi saya nak bagi tahu tawaf tadi. Okey. Now, apabila tuan-tuan pegang Kaabah, pasal tu tuan-tuan tak boleh cross yang ketui batu, dia panggil apa tu? Hijir Ismail. Tak lagi tuan-tuan tawaf-tawaf, tuan-tuan nampak kosong. Tak ada orang. Tuan-tuan pun shortcut masuk. Pasal apa orang tak masuk? Pasal dalam Kaabah tu, Hijir Ismail tu asalnya dalam Kaabah. Binaan Kaabah masuk hok dia. Tapi pasal apa yang dia tak masuk tu, cerita dia panjang lah. Orang Arab keban Kaabah tu, mereka buat balik. Bila mereka buat balik, mereka kutip duit halal. Duit haram tak mau. Pasal nak buat Kaabah, buat rumah hang tak apa. Tapi nak buat rumah Allah, tak boleh duit haram. Bagi duit halal. Duit halal tak banyak, ada sikit. Jadi bila sikit, mereka tak cukup, tak ada kemampuan, mereka buat takat besar tau. Kaabah Nabi Ibrahim besar, ada 2 pintu. Jadi Kaabah yang ada lah ni bukan Kaabah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, dah reban dah, banjir. Jadi buat Hijir Ismail tu asalnya dalam Kaabah, tapi tak masuk. Jadi kita tak boleh cross kat tu, kita kena pergi kat luar. Okey, now apa masalahnya? Apabila kita touch Kaabah, sebahagian fuqaha mengatakan kita telah masuk ke dalam Kaabah. Bila kita pegang Kaabah, kita dah masuk dalam Kaabah. Bila kita masuk dalam Kaabah, syarat tadi kena duduk luar, maka tawaf itu batal dan tawaf tu tak cukup bilangan, tak sah lah
umrah kita. Pasal umrah kan ada 4 niat. Apa dia? Kita niat, tawaf, sa'i dan umrah ni mudah ya. Tuan-tuan niat, tuan-tuan pergi pusing 7 kali, pergi sa'i 7 kali, lepas tu tuan-tuan gunting rambut, clear. Habis umrah. Umrah ni mudah. Setengah orang tuan-tuan dia takut dia nak pergi umrah. Dia duk dengar cerita macam-macam. Orang pergi balik tak kelih Kaabah lah, balik hilang kasut lah. Tapi kalau tuan-tuan besok pergi Mekah, memang kalau tak hilang kasut tu yang pelik. Kaabah tak nampak. Macam mana nak nampak Kaabah? Hang masuk-masuk masjid. Masjid nak pergi ke Kaabah tu jauh. Dia masuk-masuk masjid. Mana Kaabah? Mana Kaabah? Nu Kaabah duduk tanu. Astagfirullah, aku ingat aku tak nampak dah. Kaabah tu duduk jauh lah. Sekarang masjid extend besar kan. Nak pergi ke Kaabah tu jauh, nak sampai tu kan. Lagi satu memanglah tak nampak Kaabah, duduk semayang di hotel. Nak nampak Kaabah macam mana kan. Itu satu. Baik. So, bila tak sah, dia masih lagi duduk dalam ihram. Dia belum selesai 4 benda tu, dia duduk dalam ihram lah. Bila dia duduk dalam ihram, apa yang berlaku? Dia terikat dengan pantang larang ihram. Salah satunya mengkahwinkan, dinikahkan dan sebagainya. Sebab tu saya kalau ajak umrah, saya bawa orang pergi Mekah ni banyak kali lah. Kalau saya kursus umrah, saya tak cerita bab menikah ni. Saya ceritanya tuan-tuan bila duduk dalam ihram, jangan kerak kuku, jangan cabut rambut, jangan guna wangi-wangian. Tak payahlah duk baca tidak boleh menikahkan orang, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh berkahwin, tidak boleh menjadi wali. Tuan-tuan yang biasa pergi umrah, siapa yang biasa pergi umrah, habaq meh celah mana nak lari pergi menikah? Siapa yang biasa pergi umrah habaq dan kan nak pergi menikah? Jadi tak payah duk bacalah yang bab-bab menikah ni, kan? Melainkan kalau pipi tuan, mana haji tu? Tak tahu tadi di airport dia pergi bersembang dengan Arab perempuan mana tak, Arab perempuan tu ajak dia pergi menikah. Ustaz, dia pakai ihram dia pergi menikah. Wisakan haji ni dan lagi pergi menikah. Kan? Maksudnya tak ada kemungkinan nak menikah tu, betul tak? Jadi cuma Allah ni dia kata apa? Bila tak sah umrah, balik main Malaysia dalam ihram. Bila dalam ihram tuan-tuan, apa dia berlaku? Apa dia berlaku? Dia telah menikahkan dalam ihram. Tak sah. Anak-anak dia tak sah. Bila menikah tak sah, anak-anak dia pula dapat cucu. Cucu dia pula tak sah. Oh tu dia kelang kabut kau ni 3 hari 3 malam tak akan nasi. Duk fikir. Sedangkan benda ni tuan-tuan tak benar. Pertama, dia batal tak batal tu masih lagi syok, tak confirm. Yang kedua, kalau dia pegang pun ada pendapat kata tak batal. Dan kalau benda yang berlaku 7-8 tahun dimaafkan, dia kira apa sahaja yang berlaku 7-8 tahun tu dimaafkan, dia kira sah. Pegang kepada mazhab yang kata sah, artinya tak payah duk buka balik kes lama. Kira yang yakinnya umrah dia sah, yakinnya haji dia sah, yakinnya dia keluar daripada ihram. Tak payah kita duk timbulkan. Pak cik ingat tak? Pak cik pegang ke tak? Pak cik pun tak ingat masa pak cik pi tu dengan mak cik hang dia duk hidup ni, mak cik hang pun tak ada, mak cik baru, mak cik ni nak pi pula ni. Dia pun tak ingat. Tak ingat nak pegang ke tak? Pak cik rasa macam pak cik pegang. Pegang ke tak? Tak tahulah kira pegang ke tak? Saya kira kalau dia tak tahu, yakinnya apa? Yakinnya dia sah. Betul tak? Dia tak payah duk timbulkan keraguan. Tak payah duk sebut langsung tajuk ni benda-benda lepas. Afallahu ammas salaf. Allah dah ampunkan benda yang lepas. Tuan-tuan dengan saya, kalau ada dosa yang lepas-lepas, kita bertaubat. Jangan buka balik. Tuhan dah clear, delete all. Tak ada dah, tak payah duk cerita dah hak lepas-lepas. Ni menikah baru nak abang ni. Ni, hang nak tahu tak? Dulu akulah ketua geng 306 ni. Tak payah, bini dia pula nak abang ni. Abang tahu tak? Laki saya hok dulu ni lagi ketua gangster besar Asia Tenggara ni, dia lah pegang. Tak payah duk cerita lah hampa punya kisah hitam dulu ni. Cerita lah ni. Pasal tu ada satu isteri dia nak kahwin. Dia kata bini dia ajak cerita lah dulu apa dia kan. Dulu dia punya sakal lah. Dia nak kena cerita lah. Jangan duk cerita lah aib kita. Tak nak cerita korang buat apa. Kalau dia tanya hang dulu siapa dia? Saya dulu ustazah, tak bisa tengok dalam TV. Saya tengok dalam TV. Saya ustazah dulu. Umur 6 tahun hafal dah 30 juzuk Al-Quran. Allah, betulnya aku menikah dengan cerita hak elok kan. Cerita hak elok. Nampak. Abang pula, aku dulu ni 15 tahun imam masjid negara. Kan? Lawan nak cerita hak baik. Tak payah nak cerita hak
buruk. Nampak? Tu yang pertama. So clear soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang pertama ada nak tanya tak? Ada tak soalan tambahan? Saya duk tanya soalan tambahan kerap ni macam speaker Dewan Negara pula. Ada soalan tambahan tak? Tak ada? Okey, baik. Now kita tengok pula soalan yang kedua, isu sutra. Sutra. Sutra ni saya kena tunjuk kat tuan-tuan sikit. Sutra lah, bukan sutra. Okey, now tuan-tuan nak semayang kan? Nak semayang. Okey, bila nak semayang, tuan-tuan nak semayang. Okey. Kita nak semayang ni, yang depan ni kita panggil sutra. Tuan-tuan saya kena bagi tuan-tuan clear betul-betul. Pasal tuan-tuan semua penceramah, saya yang duduk menceramah. Jadi bila tuan-tuan pi, kemah depa ni, IPK ni kemas, IPD ni kemas. Tengoklah penceramah dia. Okey, bukan riak tuan-tuan, tapi nak besar diri. Okey. So yang tu dia panggil apa? Sutra. Sutra ni whatever kita boleh guna. Kerusi, tiang elektrik, apa dah lagi? Papan rehal. Orang perempuan punya beg tu kan? Beg orang perempuan pergi masjid. Masya Allah. Dia bawa habis lesung batu, tumbuk cabai, blender. Kan? Tak lagi saya nak sebut juga pasal orang perempuan. Beg dia boleh letak. Apa lagi? Apa-apa yang tinggi. Dan sebahagian pendapat kata lain tu pun boleh. So make sure-nya orang kita tak bantai. Hatta kalau orang pun boleh. Katalah tuan-tuan nak bayang tengok kawan tu duk lena. Duk lena melintang gitu kan. Tuan-tuan pun pi, dia duk lena depan tu. Dia jadi sutra. Allahu Akbar. Dia kata tadi masa aku tidur aku hidup. Mangkit je lapar tu kan. So Allahu Akbar. Dia ni mangkit. Atau tuan-tuan duduk belakang, orang yang apa sahaja dia boleh jadi sutra. Yang ni yang panggil sutra. Sutra hukumnya sunat pada sebahagian pendapat. Yang katanya kita letak sutra tu sunat untuk nak jaga kita punya jarak. Okey, apa fungsi sutra? Tak nak orang lintah depan kita. Kalau dia nak lalu, dia lalu kot luar. Dia jangan lalu cross kita punya ruang ni. Nampak? Itu tujuan sutra. Jadi tuan-tuan bersyukur Allahu Akbar, dia boleh lalu kot tu. Lalulah. Lalu lalang. Tapi janganlah tegur. Ada orang sembahyang dia boleh tegur orang. Yang kawan tu pun tengok dia. Ada macam-macam. Passion orang sembahyang ni macam-macam. Satu hari saya sembahyang, mungkin dia ni pun tak buat cerdik. Kita duk rokok macam tu. Dia rokok, dia tengok kita. Aku dah tak kira aku batal sembahyang ni. Dia balik dia senyum. Tanya dia kata dia ni tak boleh ustaz, dia tak cukup cukup. Elok tak apa cukup. So, lepas tu bila kita solat macam tu, orang nak lalu. Hadis kata kita boleh halang dia. Macam kalau tuan-tuan ada pistol, lalu. Artinya kita boleh halang dia. Tapi orang ni bukan boleh jangka. Sekali lagi kita suruh, dia suruh balik. Kita suruh nak halang dia. Okey. Kita suruh dia. Atau kita berjalan merapat. Maksudnya jangan cross kot ni, pi kot nu. Orang ni macam-macam, dia tak perasan. Dia tak nampak, dia tak tahu. Kan? Okey, so dia berapa jarak kita dengan sutra? Jarak kita dengan sutra tu jangan terlalu rapat sangat. Jangan terlalu dekat sangat. Dan jangan terlalu jauh. Ni tuan-tuan tuduh mayang. Dia tak sutra tu. Jenuh orang lalu. Jangan lalu. Sutra. Kan? Dekat-dekat dengan seralung 3 menyeru. Kan? Okey. So tak boleh lah. Nampak? Tak boleh. Berapa dia punya jarak dia? Dalam hadis. Agak-agak lah. Sekali lagi tuan-tuan pergi ambil kambing sungguh. Kan? Nabi kata jaraknya seekor kambing boleh lalu. Tak payahlah heret kambing lalu Ustaz, aku nak buat sutra ni. Tak payah dia kata. Okey, boleh. So itu yang dia panggil sutra. Okey, kalau kita semayang jamaah, tu imam ada sutra depan, macam ni tu imam ada sutra, tu sutra tu imam lah.
Kita yang makmum boleh cross the line. Contoh kita sembahyang terkentut, kita boleh keluar. Cuma terkentut ni tuan-tuan janganlah keluar nampak macam terkentut. Buatlah macam tak terkentut kan. Ulama-ulama dulu dia kata suruh pegang macam berdarah hidung. Ni tuan-tuan dah bubuh atom Hiroshima Nagasaki keluar. Kawan tu saya duk maki, aku duk berasa dah memang bau dia ni. Dan lagi satu, kalau tuan-tuan kentut, tolong keluar. Tolong keluar. Jangan duduk buat tak mengaku. Bawa pergi balai mengaku terus. Ini dah kentut, dia tak mau keluar, malu, takut orang kata kat dia, jadi bahan masuk Facebook. Dia pun duk tahan. Lawan duk tuduh. Ni bukan bau aku ni. Kan? Aku rasa aku tak bau ni. Sahih kawan ni lah. Kawan tu pula dia kata, sahih bau ni. Jahanam bayang. Lawan duk tuduh siapa? Kentut. Pasal bau-bau. Tapi tak ada siapa keluar. Tak kepelik tuan-tuan. Jadi tempat kejadian. Kan? Okey, nampak? Faham sutra. Kadang-kadang kalau kita nampak satu orang dia sembahyang depan pintu, kita nak masuk dia tak ada sutra. Kita tolong letak pun tak apa. Kita tolong letak, lepas tu kita lalu. Ancaman dia berat tuan-tuan. Nabi kata lau ya'lamu al-marru, kalaulah orang yang nak lintas tu tahu azab yang Tuhan akan letak dosa kepada orang yang nak lalu tu, dia sanggup tunggu 40. Dia sanggup berdiri ni bagi kawan tu habis sembahyang, walaupun mungkin 40 hari, 40 tahun, 40 bulan. Dia sanggup tunggu, kan? Tapi kita yang nak sembahyang pun kena ada common sense. Peka. Janganlah pergi pacak depan laluan utama, pintu masuk. Dia orang kita ni dia memang syok, dia nak cari pintu. Tak mana pintu, dia tu dia nak pergi sembahyang. Nampak? Kita kena ada benda. Itu yang dia panggil sutra. Okey. Soalan yang berikutnya, bolehkah kita membaca sadaqallahul azim selepas daripada salat? Tidak ada masalah. Boleh kita baca. Cuma dia tak wajib. Dia tak wajib. Habis baca sadaqallahul azim, tak ada masalah. Betul, maha suci Allah, maha benar kata-kata Allah yang maha agung. Tapi kalau tak baca, habis-habis baca tuan-tuan tutup Quran, tak berdosa kerana dia tak wajib. Cuma dalam hadis Nabi bila habis baca Quran, dia tak baca sadaqallahul azim, dia baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang tu yang Nabi baca. Habis baca Quran, Nabi baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang itu yang Nabi SAW baca. Tapi kalau tuan-tuan nak baca sadaqallahul azim pun tidak berdosa dan tidak ada larangan. Cuma jangan anggap benda tu wajib. Dah habis baca apa semua, abang baca sadaqallah, Allah astagfirullah aku tak baca. Pergi buka balik Quran, sambung sikit baca sadaqallahul azim. Taklah sampai tu. Boleh? Okey. Soalan ni tuan-tuan saya 3 kali baca semalam. Saya dapat semalam 3 kali saya baca, takut silap baca. Saya baca kat tuan-tuan. Saya dan isteri duduk berjauhan. Apa hukum saya minta gambar isteri atau suami dalam keadaan tidak tutup aurat? Gambar bogel dan lain-lain dalam handphone. So saya telah buka kitab besar, kitab kecil, kan? Okey. So tuan-tuan dengar lah, saya baca sikit lah. Tak boleh baca banyak-banyak kan? Okey. Boleh tak kita tengok aurat isteri? Bini dia duduk jauh, dia suruh bini dia hantar gambar lah. Bini dia hantar gambar. Lepas tu bini dia pula minta gambar. Cuma saya lah kot telefon ni pasal saya lagi ikut orang hack ke, orang apa ke kan. Yang tu saja. Tak apalah, yang tu teknologi biar jenayah komersial siasat. Sekarang kita pergi isu hukum. Isu hukumnya boleh tak boleh nak tengok bini dengan laki. Boleh ke tak boleh? Yang pertama, saya nak habaq, boleh. Dan saya nak baca ni. Dalil-dalil yang kata boleh ni. Kan? Supaya tuan-tuan semua esok nak tengok dengan ilmu. Macam mana tu ustaz? Tengok dengan ilmu. Artinya tengok dengan apa? Dengan keyakinan. Okey. Nampak? Dalil yang boleh tengok hak bini kita atau hak laki kita. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'ina baini wa bainahu wahid fayubadiruni hatta aqul da'li qalat wa huma junuban. Nabi mandi dengan Aisyah sekali. Lawan duk cedok sampai Nabi cedok lebih. Aisyah kata, "Da'li,
Tinggallah sikit kat aku ayat tu. Tinggallah sikit kat. So, hadis ini kata Ibn Hajar Al-Asqalani, An-Nawawi juga sebut hal yang sama. Bolehnya suami isteri menikmati, melihat keseluruhan dalil dia. Tengok hak bini kita. Tak ada larangan, tak ada makruh, tak ada apa. Boleh tengok laki bini. No problem. Boleh, ha? Mereka kata bukan ada hadis kata siapa tengok julin mata, siapa tengok buta mata. Tuan-tuan, ada satu ulama kata, kalau kata Tuhan bagi bersama tapi Tuhan tak bagi tengok, nak buat macam mana tu? Tak kepelik. Atau dalam hadis Nabi mandi. Tak tahulah kalau tuan-tuan boleh tafsir, mungkin Nabi mandi pakai baju. Kalau Nabi mandi pakai baju, tak payah cerai. Cerita menunjukkan boleh. Nampak tuan-tuan? Sebab itu hadis-hadis yang kata tengok kemaluan isteri suami merabunkan mata, membutakan mata, hadis yang tidak sahih. Jawapannya boleh, dihalalkan. Nampak? Seperti mana kata para ulama, dan halal bagi setiap seorang suami dan isteri melihat setiap bahagian dari badan pasangannya sehingga akan melihat kemaluan mereka. Adapun berkenaan riwayat yang menyatakan melihat kemaluan isteri boleh menyebabkan buta, ialah riwayat yang mungkar dan tidak ada asalnya. So, boleh. Dalam kursus-kursus kahwin dulu mereka ceritalah tak boleh tengok lah apa semua. Yang tu tidak benar dari sudut nas. Boleh tuan? Okey. Dapat? Cukuplah tuan-tuan. Jadi boleh tak minta gambar? Boleh, tak ada masalah. Untuk simpanan peribadi. Apa ayat dia kata? Macam mana atas saya pun terlupa. Kan? Nanti dia delete. Okey. Tak apalah. Soalan berikutnya. Soalan berikutnya ialah berkaitan dengan apa tuan-tuan? Soalan berikutnya berkaitan dengan wang derma yang diberi kepada si mati ketika proses kematian. Adakah dia termasuk di dalam pusaka? Kena faraid. Okey, untuk nak ringkaskan jawapan, harta yang tuan-tuan dapat masa hidup, yang tu faraid. Duit simpanan. Duit apa lagi? Duit apa yang tuan-tuan dapat masa hidup? Duit yang tuan-tuan dapat masa hidup, yang tu kena faraid. Tapi duit lepas tuan-tuan mati baru dapat, pampasan, insurans, duit sumbangan, duit derma, duit khairat yang tuan-tuan mati dapat, yang ni boleh terus bahagi kepada isteri, tak perlu difaraid. Duit yang orang meboh dalam jak tu, dalam teko tu, dalam tu, tuan-tuan ambil bagi dekat bini dia, tak ada masalah. Boleh. Cuma kadang-kadang kalau tak bagi kat bini, siapa yang jaga jak tu untunglah dia. Pasal tu kadang-kadang tuan-tuan, tuan rumah kata, "Ustaz, kalau kita buat kenduri kahwin boleh jamak?" Awak pasal apa? Sebab saya takut nak pergi semayang, tinggal pergi semayang. Pasal apa? Saat lagi kalau tinggal saya pergi semayang, banyak tetamu yang keluar tak ada salam. Tuan-tuan faham? Dia pikuk tu. Kata wakil lah, anak ke bini salam pula. Oh jangan ustaz, benda tak ada audit ni. Kan? Okey. Ada orang tanya kan ni. Ya. So faham duit sok-sok, duit pekeso kan? Tu semua termasuk dalam benda yang tak wajib untuk difaraidkan. Soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir kan? Okey, soalan yang terakhir ialah apabila seorang isteri mencerai, suami menceraikan isterinya, lalu pada waktu malam mereka bersetubuh, adakah mereka sudah dianggap raj'ah? Yani khilaf. Apabila kita bercerai talak raj'i. Talak raj'i talak apa? Talak satu dan talak dua. Talak satu, talak dua. Aku cerai hang talak satu. Atau aku cerai hang talak dua. Talak dua. Yang ni pun panjang nak cerita. Di Malaysia, dia kira berapa sebut. Berapa hang sebut kat bini hang? Aku geram kat dia. Kan? Aku beli lauk dia tak tekan pelak nasi. Kan? Aku punya lapak, aku bubuh sebanyak butir beras di dalam periuk. Di negeri lain, kalau sebut talak 3, jatuh 3. Dia jadi bain kubra, tak boleh rojok. Tapi kalau di Perlis, tuan-tuan sebut berapa talak pun, dia kira talak 1.
dia tak kira talak 3. Talak 3 diperlis merujuk kepada 3 kali cerai. Bergaduh-gaduh, cerai hang. 1. Rujuk pula. Bergaduh-gaduh, cerai hang. 2. Bergaduh-gaduh pula, cerai hang. 3. 3. Itu tak boleh. Tapi di negeri lain, kali pertama bergaduh, kali pertama berkelahi besar terus. Terus 3. Dia kira 3. Apa makna 3? Tak boleh rujuk. Kau perempuan tu kena pergi menikah dengan orang lain. Bukan takat menikah saja, kena pergi bersama dengan bini dia. Bini dia pula. Bersama dengan laki dia. Laki dia kena cerai. Contohlah katalah bini saya cerai talak 3. Dia pergi menikah pula dengan orang lain. Kawan tu pula cerai dia. Bersama cerai. Boleh tak saya pergi menikah? Tak boleh lagi. Pasal apa? Pasal dia dalam dah. Depa rujuk. Jadi yang ni lah dia panggil gila talak. Ni yang duduk tepi terapik lain duk bercakap seorang-seorang ni. Kes tu lah kan. Boleh dapat? Okey, clear? Okey. So now sekarang kita cerai talak apa? Talak 1, talak 2. Talak boleh rujuk. Di sisi mazhab, saya sebut tu ya, di sisi mazhab Syafi'i, kalau kita nak rujuk, katalah kita bercerai siang, malam kita nak rujuk, kita pun pergi panggil lah bini kita. Yah, mazhab, kita rujuk baliklah yah. Baru sah. Dia kena sebut aku rujuk, kita rujuk, kena lafaz baru sah. Dan tuan-tuan, bini tak boleh tolak. Bini tak boleh refuse, tak boleh reject. Okey. Mazhab lain kata kalau tak sebut pun tak apa. Janji dia naik, buka pintu, masuk bersama. Depa kira rujuk melalui tindakan tu. Nampak? Khilaf. Bagi saya, jalan selamatnya berdasarkan kepada benda ni nak kena bagi clear, lafaz lah. Dia dah lafaz lambat. Dan lah. Nak kata kita rujuk saja, takkan tak dan kot. Tuan-tuan faham tak? Okey, takat tu ya, no? Okey, cukup. Boleh? Selesailah kita punya kuliah pada pagi ni. Habis soalan saya, no? Okey. Ada tuan-tuan nak tanya? Another question? Perempuan ada? Kalau ikut dalam soalan saya ni, habislah. Ada soalan? Tak. Clear? Jelas, ha? Alhamdulillah. InsyaAllah. Tabarakallah. Saya tengok boleh. Okay. Oh, no. Ada satu. Hukum ajar orang bukan Islam baca ayat Quran untuk sembuh dari penyakit. Boleh? Tuan-tuan ada kawan bukan Muslim. Tuan-tuan nak jampi dia. Dia kata, aku... aku ada sakit 3-4 hari tak ada sembuh, tak ada lega. Ada you boleh baca-baca apa-apa doa ke jampi aku? Boleh ya. Dalilnya sahabat Nabi pernah mendoakan satu orang ketua kabilah yang non muslim. Dia kena patu ulang, sahabat tu jampi lega menggunakan Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan kalau siapa-siapa pasal kita, tuan-tuan doktor muslim, mai pesakit Cina, pesakit bukan muslim, tuan-tuan kena berubat bagi lega. Dia ni kapiak, cucuk pergi mati bang. Tak boleh. Mai kat kita kena layan manusia sesama manusia. Dia kata, aku sakit kaki you orang masjid, dia tengok tuan-tuan orang masjid, you orang masjid tak ada apa-apa boleh baca. Boleh tengok baca-baca, lega. Dia kata, "Oi, aku mau masuk Islam Bagus. Tuan-tuan tak boleh kata pula, hang tak boleh pasal hang kapiak aku tak boleh baca kat hang. Kalau hang mau lega, hang pergi minta sama Tok Pekong hang. Tengok tuan-tuan. Kita patut dakwah dia kan, jampi dia. Boleh tak ada masalah. Tiba-tiba ustaz, dia nak jamu saya belanja, dia nak belanja saya makan. Saya dah jampi dia lega. Dia kata, "Bos, you baca apa itu ayat lah, saya sudah lega. Saya mau belanja you makan lah." Boleh tak? Boleh tuan-tuan. Dalam dalil tu, mereka bagi kambing. Boleh. Tuan-tuan, ustaz, bolehkah ini tokek dia tak tahu apa duit duit ekor ke, duit kepala ke, tak tahu Biartilah duit tu duit dia jamu kita makan, halal lah. Faham tak? Duit tu haram atas dia. Tokek you belanja saya, you pakai duit apa? Ini duit kita ada sikit tu, main nombok tu ada kena sikit lah. You pakai duit nombok patut sedap ini punya ikan. Boleh tak kita makan duit dia? Tuan-tuan, yang haram berdosanya atas dia. Tapi bila dia belanja kita halal tak? Halal. Nampak? Boleh Okey. Jadi saya rasa itu sahaja untuk pagi ni, dan saya tengok tuan-tuan pun nampak semua dah clear, dah dapat jawapan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lah kalau ada tersilap, terkasar, terkurang. Tak mana-mana yang saya jawab tu, tuan-tuan boleh tanya balik pada ustaz-ustaz yang lain, boleh bincang balik di sini pada Ustaz Ashraf, 2-3 orang ustaz ni, boleh bincang balik. Bukanlah saya kata jawapan saya muktamad. Saya bukan nabi rasul. Apa yang saya kata 100% betul, tak boleh nak ubah, tak boleh nak bincang. Mungkin saya punya kefahaman silap, dalil saya bawa silap, kita boleh bincang, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh rujuk orang lain dan tuan-tuan ikut yang mana tuan-tuan rasa kuat dan tuan-tuan yakin itulah jawapan yang tepat pada nilaian tuan-tuan. Insya-Allah tak ada masalah. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.